Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Bahagian yang kedua, tafsirul Fatihah. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah, Tuhan yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Itu tafsir pada Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu ismul zat wajibul wujud. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim itu ismul sifat. Ar-Rahman bermakna al-mun'im bi jalailin ni'am. Ar-Rahim bermakna al-mun'im bi daqaiqiha. Tuhan yang memberikan nikmat yang kasar-kasar baru belaka. Ya, Ar-Rahim. Ar-Rahman mana al-mun'im bi jalailin ni'am. Betul, lapas dia adalah khusus. Tidak boleh dinamakan seorang dengan Ar-Rahman kecuali isnad sandar dengan nama hamba. Baru boleh. Abdul Rahman mana hamba. Ada pun Ar-Rahim tak sebaliknya. Dia boleh dipakai. Ya, jadi makna Ar-Rahman adalah umum. Lafaz dia khas. Ada pun Rahim dia terbalik. Rahim lafaz dia maknanya umum, makna dia khas. Itu al-mun'im bi daqaiqiha. Memberi nikmat yang daqaiq yang hebat-hebat di akhirat untuk orang beriman saja. Orang kafir tak dapat. Adapun Ar-Rahman diberi habis umum. Orang mukmin dapat, orang munafik pun dapat, orang Islam dapat, orang kafir pun dapat. Orang taat dapat, orang isyan, ahli maksiat pun dapat juga Tuhan bagi. Sebab apa? Sebab dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Anna dunya la qimata laha. Dunia tidak ada nilai. Laukan nanti dunia tazinu indallah janaha ba'udah masakal kafir jur'atan ma'in. Kalau adalah dunia itu harga dia sebelah saya nyamuk saja, dan saya Allah Ta'ala akan beri si kafir la'anatullah tu satu teguk air pun. Ini bukan seteguk habis diembat. Menandakan dunia tidak ada nilai di sana. Oleh kerana itu, kita jangan memandang dunia itu hebat. Siapa pandang dunia itu hebat, dia besar je, confirm orang tu sesat. Sesat, tetap dia akan sesat. Ya, dalam kita pandang dunia itu dengan pandangan yang tidak ada arti, tak ada harga. Ya, tidak ada dalam Quran menyebut dunia itu hebat, tak ada. Jadi kalau dunia itu tak ada nilai, kita pandang hebat, jatuhkan hati dengan dunia, itu memang babas jawab dia. Dia ada dunia tahu, ada dunia Tuhan bagi, itu rezeki ambil lah, tak ada masalah, tentukan halal. Tapi jangan sangkutkan hati dengan dunia. Sangkut dia memang sesat, memang babas jawab ni. Baru kata apa? Iman dah apa sampai tingkat apa? Hatta yastawiya indahu azhab wal hajar. Sehingga sama bagi dia batu dengan emas dengan batu sama, tak ada apa. Itu maksudnya ada sangkut. Kalau tengok batu lain, emas lain, itu ada sangkut. Tengok emas dia lain macam ni. Ya, sekilo 10,000 dah nampak. Itu menandakan kalbi dia mu'allak. Tergantung, terikat. Bila terikat boleh berjalan. Tak ada jalan tadi. Lepas tu dia kena buang ikatan. Lepas tu warid yang sampai awrada alaikal walid yatasallama min yadil aghyar. Warid yang sampai dalam suluk di antara melepaskan hati kamu daripada dipegang oleh makhluk. Nak berjalan hati, kalau dipegang makhluk ambil habis. Seluruh jemaah dia. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ya, sekalian alam. Sama ada alam mulwi, alam sufli, semua alam masih Allah, semua dalam ta'aluk qudrat wal iradah. Yang amat murah lagi yang amat mengasihani. Tuhan yang memerintah pada hari kiamat. Maliki yaumiddin. Hari yang laku ialah ad-din, agama. Dunia tak laku kat sana. Ya. Dan akan engkau ya Allah kami minta, ya, maknanya menyembah, mana berubudiyah. Iyyaka na'budu, kami sembah. Itu dia panggil takdimu mahaqquhu ta'khir ufidul hasar. Iyyaka, mana akan dikau. Beza dengan na'budukah. Kalau na'budukah, kami sembah akan dikau. Kalau iyyaka, akan dikau sahaja kami sembah, makna tidak ada yang lain.
Kaedah ilmu balaghah dipanggil apa? Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan benda yang takhir. Apa takhir? Maf'ul. Maf'ul di belakang, fi'il, fa'il, maf'ul. Sekali tarik maf'ul di depan. Itu ada faedah lain. Akan dikau saja kami. Mana tidak ada tempat lain penyembahan, tidak ada tempat lain sanggantungan melainkan kepada Ta'ala. Dan akan engkau ya Allah mana sahajalah kami minta tolong. Kami bergayut hati hanya pada Ta'ala. Kami tidak berpegang walaupun pada diri kita sendiri. Ya, sebab insan kalau dia rasa dia pegang diri dia, dia panggil apa? Dia terkaya. Apa makna terkaya? Tidak berhajat. Dia hilang aja rasa keberhajatan dia dan terikat dengan Ta'ala aja, pum, babas orang tu. Innal insana la yatgha ar-ra'ah stagna. Istagna tu dia terkaya. Apa makna terkaya? Hamba tak kisah. Apa saya nak semua dapat. Ya, apa saya nak semua dah dapat. Siapa boleh halang saya? Itu semua syaitan mungkin. Ya, la mani alimah wala muti alimah. La mani, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan beri, dan tak ada siapa boleh beri kalau Tuhan blok. Habis. Al-muti dia, al-mani pun nama dia. Kena betul-betul mantap tauhid, ya, secara zauqi. Dia panggil tauhid secara zauq, memandang benda tu. Dia saja entah. Kemudian tunjukilah olehmu ya Allah akan kami akan jalan yang betul, yakni tetap atas maknanya jalan yang betul, tetap jalan segala mereka yang telah engkau tunjuki akan nikmat atas mereka itu, yang tiada dan yang tiada jalan kemurkaan atas mereka itu, dan tiada jalan sesat bagi mereka, al-Yahud wan Nasara. Habis tengok tafsir, ada pun nama Al-Fatihah. Surah Fatihah ni ada 20 nama dia. Apa dia? Suratul Fatihah, ataupun hingga awalul Quran, ya, tu. Ummul Quran, Suratul Kanz, Suratul Kafiyah, Suratul Wafiyah, Suratul Syafiyah, Suratul Syifa, Suratul Sabul Mathani, Suratul Nur, Suratul Raqiyah, Suratul Hamli wa Syukri, Suratul Du'a, Suratul Ta'allumul Quran, Ta'allum Mas'alah, dan Suratul Munajah, At-Tafwid, dan Suratul Fatihatul Quran, Suratul Su'al, ya, Ummul Kitab, Suratul Salah. Banyak nama, 20 nama. Sin soal. Bagaimana tafsir Bismillahirrahmanirrahim? Jim jawab, ya anakku, bermula huruf ba pada kata Bismillah tu ialah huruf yang tersembunyi pada zat Allah Ta'ala. Ya, huruf tu huruf yang tersembunyi, dan adalah huruf ba itu ialah huruf yang mula-mula disuratkan kalam pada Lauh Mahfuz. Ya, di Lauh Mahfuz mula-mula ditulis itulah ialah ba. Iaitu permulaan tajallinya. Permulaan tajallinya daripada zat, iaitulah titik, ya, titik nur pada hujung kalam. Titik nur pada hujung kalam tu. Titik tu noktah. Noktatul awal tu. Pada mula terletaknya pada Lauh Mahfuz. Tatkala hendak menyurat huruf ba, ya, kemudian tajalli pula huruf alif, iaitu mengisyaratkan tajalli ba itu daripada zat yang satu, ya, zat yang ahad. Dan disuratkan pula di dalam bentuk huruf ba itu segala takdir sesuatu, ya, isyarat bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Ba tu makna isyarat pada bi dengan aku, kan adalah terang apa yang ada, wabi dan dengan aku, yakunu ma yakun akan ada barang yang akan ada, yang telah ada akan datang semua dengan aku, mana dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian ba itu segala takdir sesuatu, dan adalah panjangnya huruf ba itu
pada Lauh Mahfuz itu ada kira-kira 1000 tahun perjalanan. Ya, panjang huruf ba tu, ujung panjang tu ba yang di Lauh Mahfuz tu. Maka terhimpunlah padanya rahsia segala wujud pada segala alam dan makhluk. Ya, tersimpan segala rahsia dekat situ. Maka tatkala itu memuliakan Allah SWT akan huruf ba, maka menjadikan ia permulaan bagi bismillah. Ya, dimulakan bismillah. Dan bismillah itu terkandung padanya segala nama yang qadim. Bismillah dengan nama Allah semua masuk itu. Ya, nama yang qadim dan juga yang baharu. Dan menunjukkan berhimpun di dalamnya tauhid yang 4. Semua makna isyari tuan. Tafsir digunakan oleh ulama sufi, tafsir bil isyari, dia memberi isyarat-isyarat. Dan tauhidul asma, 4 tauhidul af'al ada di situ. Tauhidul asma ada isyarat situ. Tauhidul sifat, tauhidul zat. Sebab apa? Kerana ia ismul a'zam, nama yang paling besar sekali. Ismul zat atau dipanggil dia sultanul asma. Ya, terkandung pada huruf ba itu tauhidul af'al dan asma, dan terkandung dengan huruf alif lah. Terkandung dalam ba tu bikan wa makan wa yakunu ma yakun, semua dengan dia. Dan terkandung pada huruf alif itu dia panggil tauhidul sifat dan zat, dan Allah itu ismu zat semata-mata. Ya, maka pada bismillah itu meliputi padanya segala rahsia tauhid ke itu, segala rahsia pengesaan, mengesakan af'al, nampak situ, sifat, asma, zat, semua ada itu. Iaitu yang disurat pada Lauh Mahfuz macam itu. Kerana adalah asal kalimah bismillah itu, bismillah iaitu apa yang disuratkan pada Lauh Mahfuz. Begitu juga permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan firman-Nya Iqra bismi rabbi. Ya, bacalah dengan nama Rabbik, Tuhan engkau. Maka kalau diturunkan surah Al-Fatihah, maka diturunkan suratannya Bismillahirrahmanirrahim dengan dimasukkan huruf alif pada bismi. Nampak ni? Asal dia biismi, dengan ismun nama biismi, kemudian dihazafkan huruf alif tu, hazaf, buang. Ya, kemudian diletakkan isyarat kepada pangkal huruf ba, sebab huruf ba tu dipanjang tu. Itu bukan saja-saja tu. Ya, dia ada apa? Iatulah sulusain, 2 sulus daripada rumah alif diletakkan di pangkal ba. Jadi huruf ba tu dipanjang sikit. Itu dipanggil apa? Isyaratun ila alifin mahzufah. Isyarat kepada alif yang dihazaf. Ya, asal bi ismi. Oleh kenapa dihazaf? Kasratu istimal, kena banyak penggunaan dia. Ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap perkerjaan tak mula dengan bismillah tak ada berkat. Qalilul barakah, terpotong. Ya, semua bismillah, 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 banyak kan. Oleh kerana banyak, dia ringkaskan. Bismillah jadi bismillah, bismillah. Faham? Tuan kita Azhari. Dan kita lain boleh bahas, kita namulah. Sini bahas aku hakikat tu, nanti tengok sini. Dan dimasukkan huruf alif pada bismillah. Pangkal tu panjang. Yang kita kata, wah ni kata ni tak ada apa, nak saja nak lawau kan. Semua ada isyarat tu. Ke dalam lafaz Allah kerana menunjukkan rahsia zat yang tunggal, diliputi asma dan sifat dan zat. Sebab itulah pada lafaz Allah,
ya, Allah tu dinamakan madut ta'zim. Allah kan, mad apa tu panggil? Mad li ta'zim, mad kena membesarkan. Yang telah lebih daripada 2 harakat dengan tiada hadnya. Ini sekaliannya didapati dengan muraqabah yang siddiq. Ya, kalau main jalan tarekat semua didapat dengan cara muraqabah terbuka. Kemudian diriwayatkan daripada Sya'bi. Sya'bi. Tahu Sya'bi? Di antara orang ulama yang mengatakan boleh, dia kata, ya yajuzu salatul janazah bi ghairi wudu li'annaha doa. Harus sembahyang jenazah tanpa wudu. Sebab apa? Sebab sembahyang jenazah tu bukan sembahyang, tu doa, dia kata. Ya. Wa qala Sya'bi wa jama'atu minal fuqaha yajuzu salatul janazah bi ghairi wudu li'annaha doa. Kena bahasanya ialah doa. Tapi kaul mu'tamad jamhur mengatakan sembahyang, kena ada sembahyang juga di Sya'bi. Wa qala Sya'bi wal A'mash, bahwasanya Rasulullah SAW menyurat ya bismikallahumma, bismikallah dengan alif tu. Cara apa tulisan tu, bismikallahumma, hingga turun ayat wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Tengah turun ayat tu baru dah dipadamkan alif. Ya, dia tulis bismillah bi ghairi alif zahiratan, pada zahir tak nampak alif. Bismillahi majriha wa mursaha. Maka menyurat ia sallallahu alaihi wasallam dengan tak ada alif tu, bismillah saja. Dan terkadang turun qulidullah awidur rahman, ya, kul kata olehmu udullah, mohonlah pintalah kepada Ta'ala, dan juga doa minta kamu akan Tuhan yang bersifat dengan pengasih penyayang. Menyurat ia bismillahirrahmanirrahim, itu baru tulis bismillahirrahmanirrahim. Dan terkala turun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka menyurat ia baginda SAW bismillahirrahmanirrahim dengan cara itu. Maka sungguhnya turun tiap-tiap surah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap surah turun kecuali surah Bara'ah. Maka itu sebenar-benar ismul azam, ya. Kerana terkandung di dalamnya 3 nama. 1 ismu zat, dan 2 dipanggil nama sifat ismu zat. Satu lagi 2 nama ismu sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim itu ismu sifat. Ismu sifat. Yang tadi Allah ismu zat. Iaitu hakikat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat nama Adam. Ini hakikat ni pening kalau tengok. Itu hakikat dia. Iaitulah Rahman dan Rahim. Dan perhimpunan 3 ini kesempurnaan Ismul Azam. Ya, berhimpun 3 ini. Inilah dikatakan nama maha besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sin soal, ya Sayyidi, berapa banyak puji itu? Dia menjawab, ya anakku, adalah segala puji itu 4 bagilah. 4 bagi saja. Puji qadim bagi qadim. Ya, ini puji Allah bagi dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya, anallah la ilaha illah ana. Anallah, akulah Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tiada Tuhan melainkan aku. Itu makna memuji, itulah paling besar, mensabitkan, menegangkan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis. Itulah kita makhluk ni. Iaitu puji Allah Ta'ala bagi hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala memuji, ni'mal ablu innahu awwab. Dan puji Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya hamba itu, bahawasanya ia sebaik-baik hamba itu ialah, ya, yang banyak taubat.
Awwab atau fa'alun. Segala mubalaghah mana yang banyak kembali. Jadi Nabi Daud alaihissalam. Jadi mana puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga puji hadas. Ada puji hadis bagi hadis. Mana puji makhluk bagi makhluk. Puji baharu bagi baharu. Ya, iaitu puji hamba setengah akan setengah. Oh cantik benda ni, pandai orang ni dan sebagainya lah. Itu maklum lah. Dan keempat puji hadas. Puji hadis bagi qadim. Puji hadis. Itu ada alif lah, hadis. Ya. Isim fa'il. Hadis manzat muttasib bil hudus. Yang ini puji hamba bagi Allah Ta'ala. Seperti katanya Alhamdulillah. Itu puji hamba bagi Allah SWT. Di empat tu semua tu kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab dia punya semua tu. Kemudian sin soal, ya Sayyidi, ke mana ta'aluk puji yang empat itu? Jawab, ya anakku, segala puji yang empat itu ta'aluk sekaliannya kepada zat Allah Ta'ala. Mana pergantungan dia adalah dengan Tuhan. Kerana segala sifat kepujian maupun zahirnya pada hamba, hakikatnya sifat Allah Ta'ala. Ya, segala sifat yang ada pada kita hakikatnya adalah datang dari Allah, termasuknya kurniaan Tuhan. Jangan kata sifat Tuhan. Kalau boleh kata sifat kita sifat Tuhan kita lama kapi orang. Ya, mana tetap kita tak ada batas, kita tetap baharu, Allah Ta'ala tetap qadim. Mana kepunyaan dia, sifat kepujian makhluk semua zahir tu adalah milik Tuhan semua. Dia yang beri, dia yang kurniakan pada hamba. Hakikatnya sifat Allah Ta'ala sekalian itu. Inilah makna tauhid di dalam bab puji. Kita mentauhidkan makna menyatukan. Ya, segala puji satu je balik kepada dia balik. Semua kepada dia sebab dia punya. Sin soal, ya Sayyidi, apa hakikatnya sifat Rahman dan sifat Rahim itu? Jawab, ya anakku, ada pun hakikat sifat Rahman, iaitu nama bagi zat yang maha pemurah. Bukanlah ia sifat semata-mata, adalah cinta yang tersembunyi pada zatnya. Jadilah maknanya zat yang pemurah pada dunia dan akhirat. Dan ada pun hakikat sifat Rahim, iaitu nama bagi zat yang pengasihani. Yang mengasihani bukanlah ia sifat semata-mata, adalah ia mana cinta kasih yang tersembunyi pada zatnya. Jadilah maknanya zat yang mengasihani hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Tadi umum, ini khusus bagi orang beriman saja. Dengan sebab itulah tiada harus seorang yang lain daripada Allah bernama Rahman dan Rahim. Setengah kita Rahim dia ada di umum, tapi sini Tuan Pengarah ni kata dua-dua dia khaskan. Melainkan sandar jua isnad dengan nama hamba Abdul Rahman, Abdul Rahim. Begitu jugalah ya asma, ya Qahar, isim dia nama Qahar, Latif, ya, dan lainnya nama yang tertentu kepada zat. Maka kalau dibubur nama Abdul Qahar, ataupun Abdul Latif. Sin soal, ya Sayyidi, apa hakikat makna Maliki Yaumiddin? Bil mad atau bil qasr boleh baca. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Jawab, ya anakku, ada pun hakikat memerintah. Raja kan pada hari agama di akhirat, pada hari kiamat, iaitu menghukumkan pada hari mahsyar. Mana yang menghukumkan besok ialah Allah Ta'ala. Yang hukum siapa? Raja. Dia Allah Ta'ala raja pada hari, dan tak ada siapa yang berkuasa lagi dah. Allah. Yang menghukum pada hari mahsyar, pada hari manusia dilambakkan yaumil mahsyar, yang tiap-tiap hari kita sebut bangun tidur. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah Ta'ala nusyur kita akan dihasyar itu. Mengikut sebagaimana yang telah ditakdirkan pada azali, yakni permulaan takdir pada Lauhil Mahfuz. Jadilah maknanya Tuhan yang menghukum seadil-adil hukuman. Dan satu lagi soal, ya Sayyidi, apa hakikat makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya anakku, ada pun hakikat maknanya akan engkau kami menyembah, yakni kepada Allah semata-mata hamba itu
memperhambakan dirinya. Jangan dia hambakan diri pada yang lain. Kalau dia hamba diri pada lain, maka dia dusta, dia bohong. Sebab iyaka tu mana akan dikau sahaja. Itu pak dah apa dia panggil? Pak ada hasar. Hasar makna apa? Dia meringkaskan ataupun mengkhususkan hanya pada Allah saja dia menyembah. Dan menuntut kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan yang sebenarnya ialah pengenalan. Tanpa mengenal, penghambaan tidak akan diterima. Ya, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah, tak diterima ibadat melainkan dikenal siapa Tuhan dia. Lepas tu kalau dikenal, penghambaan pun akan jadi sempurna, penyembahan pun akan jadi sempurna. Yang hamba menghinakan diri serta mengingat akan Allah. Itu waktu guna zikir ismu zat Allah. Allah jangan putus. Dan memandang kepada Allah dengan ainul yakin, ainul basirah, dengan mata dalam kita. Artinya cahaya mata hati yang terletakkan suwaidah di tengah kalbi tadi, pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Ya. Dan ada pun hakikat makna akan engkau kami minta. Iyyaka nasta'in. Iyyaka akan dikau saja, nasta'in. Kami memohon pertolongan, yakni kepada Allah semata-mata saja. Mana kalbi kita tidak ada langsung bergantung kepada yang lain. Lepas tu di antara dalam hadis, kalau tengok dalam apa? Amalan subuh tu ada, dalam maksurat tu ada kan. La amliku nafsi darran wala nafa. La amlik, aku tidak memiliki mudarat manfaat, tak ada. Yang milik mudarat manfaat ialah dia. Ya ad-dar nama dia, an-nafi' pun nama dia. Maka karamkan pandang tu, tauhidkan. Ya, bahawa dia kenal hakikat diri dia apa? La yadur wala yanfa. Ya, tak ada apa-apa. Betul hakikat mengenali tak ada. Ada ia, tiada engkau. Tu kenal. Jadi mengaku kenal diri ni, nampak dia tu bukan kenal diri. Tu tak sedar diri je. Nampak diri anak-anak kita mesti kenal diri sebenarnya. Kau nampak engkau, itu bukan kau kenal, itu ya, bukan mengenal diri. Ya, itu tak sedar diri. Orang yang memandang dia itu orang tak sedar diri. Siapa kamu? Ya, kau pandang je wujud Tuhan, tenggelam wujud lain. Kau pandang je kudrat Tuhan, tenggelam kudrat lain. Kau pandang je iradat Tuhan, tenggelam sekali iradat lain. Kau pandang je sifat Tuhan, tenggelam sifat lain. Kau pandang je wujud Allah, tenggelam wujud yang lain. Bausah basirah, ainul basirah. Kalau masih nampak lagi belum, itu pandangan apa? Bercampur, kotor lagi. Ya, dia kotor macam mana nak masuk? Mahligai ma'rifat tak masuk. Dia kena padamkan. Habis, artinya cahaya mata hati. Ya, bukan cahaya jasad. Jasad tak ada apa, dan yang kasib yang kasar semua dia baling dalam liang lahat besok. Orang yang menjaga jasad, menumpu jasad tu orang gila, dan siapa orang gila? Orang kafir. Dia jaga perut dia, makan, sihat. Kau minta takut kan? Kalau takut mam, tahu mam? Takut mampus. Kau jaga tak jaga, mampus juga. Kita bukan orang kafir, kita orang Islam kan? Orang kafir standard dia lah binatang. Orang kafir ni nama dia apa Quran sebut? Syarrad dawab. Ya, jadi kalau tuan jumpa orang kafir, hey ya syarrad dawab panggil dia. Oh, dia kata ini apa bahasa Arab ni? Syarrad dawab, binatang paling jahat mengangkat atas dunia. Tu Quran sebut, kan saya sebut tu. Inna syarrad dawab, sungguhnya binatang yang paling mengangkat, paling jahat mengangkat atas dunia apa? Alladzina kafaru. Orang yang kufur dengan Allah tu, standard itu. Binatang paling jahat. Sebab tu dia mengganas macam babi. Babi pun baik daripada Yahudi kan. Babi tak kacau orang macam ni kan. Lebih jahat. Binatang, orang dah cop di binatang tu, perangai binatang tu. Itu semua kita nak keluarkan dalam perjalanan makrifat, keluarkan unsur hayawaniyah. Ya. Bila masuk unsur malakiyah. Ada pun hakikat makna akan engkau sahaja. Itu makna hasar itu. Kami minta tolong, mana kalbi kita tak ada langsung bergantung, bahkan tak nampak pada yang lain, hanya dia je. Itu betul duduk. Yakni kepada Allah semata-mata. Hamba itu minta tolong, bergayut hati dia, bersandar, iltijak dia. Berdoa Profesor Jad dia apa? Allahumma inna nabra'u ilaika min haulina wa quwwatina wa naltaji ila
quwwatika wa haulika wa quwwatika. Allahumma inna nabra, ya Allah kami berlepas daripada bergantung kepada haul dan kuah kami. Kami iltijak bertumpu kepada haul dan kuah engkau. Oh betul. Sebab tu Profesor Jabir bawa doa setiap kali dia ngajar dia baca doa. Allahumma inna nabra'u ya min haulina wa quwwatina. Kami berlepas tidak memandang haul dan kuah kita. Dan itu Dr. Sayyid Yusri Jabbar. Nihayah perjalanan hakikat ialah duduk dalam makam la haula wala quwata illa billah. Dalam makam haukala. Kita sebut dah beratus kali, 1000 kali dah. La haula wala la haula. Tanya apa la haula? Aku sebut, orang sebut, aku sebut je. Ya, matikan diri, itulah mana. Matikan diri kamu baru kamu hidup. Mutu qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum mati. Mati apa? Mati maknawi, bukan mati hissi. Mati hissi, mati jasad kita ni. Mati makna. Iaitu memandang, melenyapkan haul kita, memandang haulillah. Lenyapkan kuah kita, pandang kuwatillah. Baru dipanggil tauhid, baru dia sedap. Di situ baru dibuka lazat hamba dengan Tuhan. Ialah kita sangkut pandang anak saya, oh tak. Ada orang pula marah pula, suka apa? Tak dihormati. Saya tak dihormati. Itu orang gila. Ya, saya marah sangat, saya tak dihormati. Jangan hormat. Sufi punya jalan, dia lebih suka dia dihina daripada dia dihormati. Ya, orang tak hormat kita lagi senang, dan orang tak kenal kita lagi senang. Ya, tu Sufi punya jalan. Dia tak suka dia dikenal, dan dia tak minat orang kenal dia, dan dia tak ada cita-cita supaya orang kenal dia. Tu jalan Sufi. Ya, kalau Tuhan buka, tu soal lain. Ya, Tuhan bila tajalli dibuka kan lebih terkenal daripada orang kenal. Siapa dia? Wah, Rasulullah SAW. Belum lahir ke bumi orang dah kenal. Rasulullah tak. Ya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam wala fakhar. Aku tidak berbangga-bangga tak. Tapi siapa yang kenal dia? Allah Ta'ala terjadikan Rasulullah paling dikenal. Orang kafir semua kenal. Sebelum datang ke bumi semua dah kenal. Nama terpampang di sana kan. Tuan ni. Mana dalam perjalanan Sufi, jangan cari kemuliaan, jangan cari nama. Orang cari nama tu orang gila, orang gila. Cari dia. Ya. Orang tak kenal kita lebih senang. Kan? Habis. Dia kalau ada perasaan dia ada hati kita, suka kita ni dimuliakan, suka orang pandang kat kita, rasa kecil hati orang tak hormat kita, itu semua jalan puaka orang gitu. Itu jalan celaka orang gitu. Memang tak sampai ke Tuhan orang gitu. Kau tariklah tasbih putus tak sampai. Tarik luar, dalam kau kotor. Kita nak dalam menghadapkan dia je. Ya. Jangan pandang benda lain, menghadap dia je. Kita tak ada heran dengan pujian orang, dan kita tak ada heran dengan apa? Cacian orang. La yakhafuna laumata laib. Dia tak takut celaan orang macam tu. Pujian orang boleh tak? Tak uji. Terus Sayyidina Abu Bakar bila orang puji kata apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dipuji, dan jangan jadi aku makna diambil silap dengan sebab pujian orang. Mana jangan kita terbabas dengan sebab pujian orang. Ini minta puji pula, minta dihormat. Malu, sedih tak dapat, tak dihormati. Apa benda tu, terlebay kotai panggil, tak dipakai semua tu. Ya, kita nak cari reda Tuhan. Manusia tak reda, kita tak ada hal gitu. Satu dunia tak kenal kita, tapi tak setuju orang kita, tapi Allah Ta'ala terima kita. Syurga tempat dia. Satu dunia angkat dia, puji dia, Tuhan tak terima, neraka jahanam tu tempat dia. Jaga lagi kuat kita ibadat, lagi masuk lagi banyak gangguan tuan-tuan. Gangguan nafsu lagi kuat. Asyaddu taqwa asyaddu syahwah. Lagi kuat takwa kita, lagi kuat syahwat nafsu kita. Nak itu, nak ini, dia tembak tuan-tuan ni. Sebab kita lagi kuat jalan kita, lagi kuat kena berpaut, bergantung dengan dia. Tak ada siapa boleh tolong, dia je. Minta pertolongan dengan Allah supaya Allah kemaskan kedudukan kalbi kita, hanya memandang dia sahaja. Jangan masukkan makhluk dalam kalbi. Masuk je habis. Tak jalan ni. Dia jadi lebay temberang. No. Orang yang dalam kalbi ada makhluk tu lebay temberang. Ya, lebay temberang, lebay malang. Dia tak akan sampai ke Tuhan. Ya, tak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musila. Iman seorang tak akan sempurna
Tak jejak marifat sebenar. Sehingga dia tengok orang macam dia tengok unta je. Masa unta tak ada rasa apa. Kita pakai baju koyak ke baju apa, si patah balik ke dengan unta dia apa, tak ada hal. Macam tu lah kita pandang orang macam tunggul. Kita pandang orang ni macam tunggul, bukan menunggulkan orang. Itu biasa ya, menunggulkan orang, marah orang, kau ni macam tunggul gitu kan. Ya. Kita pandang orang ni macam kita pandang apa? Macam pandang tunggul atau macam pandang himar. Bukan kita menghimarkan orang. Menghimarkan orang marah. Dia maksud dia apa tu? Macam, bila macam tu wajah syabah dia tak ada apa kesan qalbi dia. Ya, istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Sama bagi dia orang puji tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Orang hormat dia pun tak rasa apa, orang tak hormat dia pun tak rasa apa. Ni orang tak hormat risau, nak report polis. Saya risau lah orang tak hormat saya ni. Orang nak report polis, tu orang gila. Takut kepala masuk air ni. Banyak ke lebay kepala masuk air ni. Kau jam hati kau dengan orang, kau tak akan sampai ke tanah. Farrik galbak minal aghyar. Keluarkan makhluk daripada hati kamu. Ya bauna yamla'u bil ma'arif wal asrar. Tuhan penuhkan dengan ma'arif, ma'rifat wal asrar dan sir-sir Rabbani. Tuhan akan buka. Dengan syarat kita kosongkan. Ya. Itu jalan ni kena buat kerja. Jalan ma'rifat, jalan buat kerja. Tembak, buang benda tu, buang. Bukan jalan mengisi kat kedai kopi. Hakikat tu hakikat ni tak ada. Tunggu saya dia pesan. Tunggu saya mengaji hikam, tunggu Haji Abdul Rahman Wakabawu dulu. Tunggu Haji Abdul Rahman Wakabawu, terkenal ulama besar, wali besar ni. Dia pesan dulu kata, jalan makrifat bukan dengan kajian kita. Jalan makrifat dengan riyadhah wal mujahadah. Membuang pandangan makhluk tu riyadhah tu. Dengan banyakkan zikir dan riyadhah, buang benda tu. Ya, sebab kita selalu orang dulu suka suluk. Ya, suka suluk betul-betul. Kau suluk, kau nak cari apa? Nak cari nama pula, marah tadi. Itu kan suluk, tu solok. Dia tidak masuk giar, dia tak masuk suluk, masuk solok. Tak solok mana dia pergi. Bila menghadap dia pada makhluk tu kan suluk, tu solok. Ya, dia kena suluk tu betul. Salaka yasluku, sulukan, suluk. Mana memperjalan, kita berjalan. Fafirru ilallah. Berjalanlah rohani kamu kepada Allah, bukan pada orang. Ya. Bertahun kita ikut jalan tarekat, bila nak sampai tuan? Cek balik, jangan terpusing-pusing macam orang bingung. Ya. Kalau hati kita masih kat orang lagi, itu panggil dia masih bingung dalam perjalanan. Dia sampai tepung, terbuang habis. Dia dengan Tuhan je. Ya. Sebab kita jalan betul-betul minta pertolongan dia lah, yang menyampaikan dia juga. Bangun malam-malam menangis minta, ya Allah tariklah kalbiku ke hadratmu. Ya. Dia dibukakan di kalbi, pun pergi hadrat dia, masuk dia alamil malakut wal jabarut. Ya, tinggallah di alam mulki. Ya, keperasanan dia tak ada alam mulki. Alam mulki yang dia penuh dengan nafsu, syahwat, dunia, itu alam mulki. Ya, tum dia naik atas. Jasad dekat sini, rohani dekat sana. Ya. Mana abdanuhum bil khalaik wa qulubuhum ma'allah. Sebab dia kena banyak zikir. Dia pusing-pusing balik, dia kena banyak zikir. Dalam kena tembak, jangan berhenti tadi. Terlalai ke minta maaf dengan Tuhan, minta ampun balik. Ya Allah, minta maaf, minta ampun, ya Allah, mampu terlalai. Tembak jalan. Ya. Latih. Sampai kan duduk macam ni, tuan-tuan boleh jalan. Boleh kan? Ya. Tengok kitab ni boleh jalan dalam, boleh. Okey, jangan tak boleh kan tengok kitab di dalam tak jalan. Ya. Tinggal kau baca, tengok orang mengaji, kau tengok orang mengajar, kau nampak dia je. Dia yang mengurus. Ya. Baru betul. Yang mengajar pun jangan nampak dia. Dia nampak semua af'al dia, gerak dari dia semua. Baru dia betul, baru dia ada nur. Baru dulu dia cakap macam tu, sebab termasuk dalam kalbi. Kalau kita mengajar, kita nampak hebat kita, tak boleh nanti orang masuk sini, keluar sini. Kalau kita mengajar, kita nampak hebat kita, handal kita, nanti orang dengar pun sini masuk, keluar. Dia tak terkejun ke dalam. Kalau kalbi kita memandang af'al dia, dia kalau cakap, dia akan terkejun. Auqa'il nafs lagi. Ya. Itu je rahsia dia. Kenapa orang dulu bercakap masuk dalam? Sebab dia cakap dari dalam. Apa dalam? Dia syuhud akan Allah Ta'ala. Semua faham Tuhan. Baru dia masuk ke dalam. Kalau kita tak pandang dia, buat kita, habislah. Ini buat forum, suruh tepuk tangan pula. Tepuk dia tangan. Bagi kepala kau bertuku, orang kata, orang belah otak. Ya, dia buat forum kau ramai, beri dia tangan. Dia tangan ni, kaki-kaki kau nak. Kata. Tapak kaki. Kau nak terik orang ke Tuhan, tu orang wadah kat kau, nak cantik je pun muka kau. Ya. Orang dulu bercakap billah dengan Allah. Jangan bercakap tu bi'anfusikum dengan diri kamu. Kau bercakap, nampak kau bercakap, kau handal, habis lah. Tak ada siapa sampai ke Tuhan.
Cakap semua billah dengan Ta'ala. Baru orang dengar tu nampak terbuka jalan Tuhan. Ya. Allah karim. Artinya semata-mata af'al Allah Ta'ala. Semua perbuatan dia. Ya, memperbuat kebajikan dan memelihara kejahatan. Dia itulah tauhidul af'al yang sebenarnya. Ya, dengan apa dapat tu? Ya, dengan muraqabah. Bukan ta'akul. Ta'akul kita guna usuluddin dan pakai akal. Kalau kaji nampak, kita nampak bila akli dengan nur akli. Yang ni dengan nurul qalbi, nurul sir. Dia nampak dalam. Dia lebih kuat. Ya, tu habislah tu. Kemudian dia saya dia apa hakikat mana ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا يا الله ما سلف من الذنوب واغفرنا يا الله فيما بقينا فإن خير كله بأنت ربنا الحمد لله سبحانك اللهم يا كريم ya. Kerja mana buah? Adik. Dia makan buah. Ya Karim.